Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian kes yang telah kami jalankan kepada klien. Kajian kes yang telah kami jalankan adalah berkaitan masalah bulimia nervosa. Nama saya Siti Nurashiri binti Muhammad Kamim, bernombor metrik 273299. Nama saya Nafara Hayati binti Rusti, nombor metrik 272657. Nama saya Haida Zakira binti Ahmad Dan, nombor metrik 270579. Saya Nur Dalili Fakira binti Yahya, nombor metrik 270484. Nama saya Nur Nabiha binti Nur Azman, bernombor metrik 280604. Bagi latar belakang klien, nama klien yang diberikan adalah Nur Farhah Najwa binti Rashid dan boleh dikenali sebagai Wa ataupun Kak Wa. Beliau berusia 33 tahun dan berasal daripada Pahang, tetapi beliau menetap di Kelantan. Beliau merupakan graduan Sumber Kemanusiaan di UiTM Perlis dan beliau juga telah berkahwin. Beliau dikurniakan 2 orang cahaya mata yang berusia 8 tahun dan 6 tahun. Beliau merupakan seorang suri rumah tangga dan pada masa yang sama beliau juga merupakan jurulatih untuk membantu orang ramai dalam membantu menurunkan berat badan serta membantu orang ramai dalam menyelesaikan masalah pemakanan seperti ketagihan makan, ketakutan untuk makan dan sebagainya sejak pada tahun 2020 lagi. Sebelum ini, beliau merupakan peniaga secara atas talian dan beliau banyak terlibat dalam aktiviti pemasaran dan perangkaan di syarikat-syarikat di Kelantan. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pembantu peribadi pengasas-pengasas produk kecantikan di Kelantan. Masalah yang dihadapi oleh klien adalah masalah bulimia nervosa, di mana klien memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya dengan cara menjolok anak tekak, lalu memuntahkan semua makanan yang telah dimakan untuk mengelakkan mereka menjadi gemuk. Hal ini menyebabkan badan klien kurang zat disebabkan oleh makanan yang telah dimakan dikeluarkan semula dengan cara memaksa makanan tersebut keluar, iaitu memuntahkannya semula. Klien ini mula menghadapi bulimia pada tahun 2015 di mana beliau baru sahaja melahirkan anak yang kedua dan perkara ini dan bulimia ini berlaku disebab rentetan daripada postpartum depression yang telah dihadapi oleh klien. Postpartum depression merupakan keadaan mana tekanan yang berlebihan kepada seseorang wanita yang baru sahaja melahirkan anak. Klien ini tertekan disebabkan oleh terpaksa menjaga dan menguruskan anaknya, iaitu 2 orang anak bersendirian walaupun dalam pantang tanpa bantuan daripada sesiapa, disebabkan oleh suaminya keluar bekerja pada awal pagi dan pulang pada lewat petang disebabkan suaminya bekerja jauh daripada rumah. Klien mula menghadapi bulimia apabila berat badannya meningkat dengan mendadak, iaitu melebihi daripada 100 kg pada ketika itu, dan beliau merasa sangat-sangat takut kerana sudah gemuk. Okey. Perkara ini tidak disedari oleh suaminya kerana klien telah menunjukkan riak yang normal di hadapan suaminya apabila suaminya pulang ke rumah. Dan pada ketika itu, klien menguruskan anaknya serta menyusukan anaknya. Namun, susu yang diberikan kepada anaknya ada. Susu badan ada. Namun, beliau mula menghadapi halusinasi disebabkan oleh zat yang ada dalam makanan yang telah dimakannya dikeluarkan semula disebabkan oleh rasa takut untuk gemuk tersebut. Beliau mula berhalusinasi dan halusinasi tersebut adalah menyuruh beliau
membunuh anak-anaknya. Dan beliau pada ketika itu sangat-sangat tertekan dan mula bersendirian. Beliau mula mengabaikan anak-anaknya dan juga tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dan juga isteri. Keadaan beliau makin teruk dan pada tahun 2015, November 2015, beliau mendapat panic attack yang beberapa kali dalam seminggu dan beliau telah mendapatkan rawatan di unit kecemasan hospital yang terdekat di rumahnya. Apabila beliau mendapatkan rawatan tersebut, beliau berkata kepada doktor, saya nak mati, saya dah nak mati dan sebagainya. Doktor yang merawat klien mula membuat ujian, iaitu bermula daripada ujian DAS dan terus disaring dan mendapati klien menghadapi masalah bulimia, dan beliau terus mendapat rawatan untuk pakar pemakanan disebabkan pola makanannya yang tidak normal dan juga kaunseling. Pada ketika itu klien telah dirujuk untuk mendapatkan rawatan. Namun pada ketika itu klien tidak berapa menerima rawatan tersebut dan telah lari daripada mendapat rawatan tersebut. Klien juga mula untuk perasan selepas kelahiran anak yang kedua, beliau merasakan berat badannya semakin bertambah. Dan ini menyukarkan dirinya untuk melakukan sesuatu perkara. Punca dan simptom yang dialami oleh klien pada mulanya adalah kerap letih dan pitam. Ini diakibatkan oleh tiada nutrisi di dalam badan klien, di mana dirinya semakin lemah dan tidak bertenaga dalam melakukan sesuatu. Kedua adalah ketakutan yang berlebihan, di mana tidak boleh tidur, tidak mahu mandi serta tidak makan sebab terlalu takut akan gemuk. Dan yang ketiga adalah perasaan tertekan dan depresi, di mana tekanan yang dirasakan klien semakin bertambah apabila mengetahui ada penyakit tambahan iaitu diabetes dan ulcer perut di dalam dirinya. Malah, bukan itu sahaja, punca yang menyebabkan beliau ini mengalami bulimia adalah kerana penurunan tahap kesihatan, di mana beliau sedar dan diberitahu oleh tahap kesihatannya semakin menurun akibat banyak produk kurus yang diambil dalam satu masa. Perasaan yang dialami oleh klien, beliau mula sedar apabila diberitahu oleh doktor pakar di mana pankreasnya tiada fungsi, daripada perasaan tidak sedih pada mulanya dan risau bertukar kepada sedih dan rasa bersalah dengan diri sendiri, keluarga dan orang sekeliling. Apabila mengetahui tentang beliau hidapi bulimia, keadaannya bertambah buruk dan beliau menjadi tidak terurus dan kemudiannya menjadi takut untuk makan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kesan bulimia ke atas klien. Kesan yang pertama adalah kesihatan klien terjejas. Klien mengalami luka pada bahagian dalam perut kerana sering memuntahkan makanan. Beliau juga makan pelbagai ubat dan jamu-jamu untuk kurus menyebabkan beliau mengalami kerosakan pada pankreas dan hati. Kesan yang kedua pula adalah badan klien sering menjadi lemah dan tidak bertenaga. Perkara ini adalah disebabkan oleh klien kekurangan nutrisi dalam badan. Klien juga selalu pitam, terutamanya selepas menyusu anak. Klien sering kelihatan tidak bermaya untuk melakukan aktiviti harian kerana klien tidak mempunyai tenaga yang mencukupi. Kesan yang seterusnya adalah klien menjadi seorang yang mudah stres. Perkara ini menyebabkan klien menjadi seorang yang pendiam dan mudah menangis. Hal ini dikatakan demikian kerana klien sering memikirkan mengenai berat dan bentuk tubuh badannya. Klien juga pernah mengalami tekanan sehingga tidak keluar dari rumah dalam jangka waktu yang lama, kecuali klien mempunyai urusan penting yang perlu diselesaikan. Kesan lain yang dihadapi oleh klien adalah berlaku krisis dalam hubungan suami isteri. Hal ini dikatakan demikian kerana klien tidak mempunyai rasa untuk melakukan hubungan intim suami isteri. Perkara ini menyebabkan berlaku pergaduhan atau konflik dalam rumah tangganya sehingga membawa beliau untuk ke mahkamah syariah. Selain itu, anak-anak menjadi takut dengan ibu mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau sering menengking anak-anaknya.
Menurut beliau, emosi yang tidak stabil menyebabkan beliau tidak dapat mengawal perasaannya. Akhir sekali adalah pekerjaan klien terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana klien berasa sangat letih untuk melayan para pelanggannya menyebabkan beliau tidak membalas mesej daripada pelanggan yang ingin mengetahui mengenai produk yang dijual. Beliau juga menyatakan bahawa ejen-ejennya turut menghilangkan diri dan tidak mahu bekerjasama dengan beliau. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan rawatan yang dilakukan oleh klien. Allah Subhanahu Taala telah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat yang kelima yang membawa maksud setiap kesusahan pasti akan ada jalan penyelesaian. Oleh itu, klien juga menyelesaikan masalah penyakit bulimia beliau melalui 4 perkara, iaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, kedua melalui support system, ketiga mendapatkan rawatan profesional dan yang keempat berada di dalam persekitaran yang positif. Baiklah, pada awalnya, klien hanya mendapat pendedahan berkaitan dengan bulimia adalah melalui menonton movie. Di situ, klien melihat bahawa kesan bulimia ada pada dirinya. Seterusnya, setelah mendapatkan rawatan di hospital, klien mula berkecimpung dalam dunia ilmu pemakanan yang sihat, iaitu klien mula melibatkan diri dalam program diet coaching, iaitu klien mula belajar banyak berkaitan dengan ilmu pemakanan yang sihat untuk mengatasi masalah bulimianya. Terusnya, klien juga mendapat support system yang sangat kuat daripada keluarganya sendiri, iaitu suami klien sering mengajak klien untuk makan di tempat yang sedap dan cantik bagi mengatasi masalah stigma klien bahawa makanan itu menggemukkan dan membahayakan dirinya. Klien juga mendapat bantuan daripada adiknya sendiri, iaitu adik klien sering mengajak klien untuk makan dan mengajak klien untuk berfikir tentang kesan bulimia terhadap dirinya dan juga kepada anak-anaknya. Klien juga mendapat perhatian daripada ibu bapanya, iaitu ibu bapa sanggup menetap di rumah klien untuk menjaga dan menguruskan anak-anak klien ketika klien menghadapi masalah bulimia ini. Kawan-kawan klien juga turut serta untuk membantu klien, iaitu doktor yang merawat sendiri keadaan klien, memberi nasihat agar klien terus bersemangat untuk mengatasi masalah bulimia ini. Yang ketiga, klien juga mendapatkan rawatan profesional, iaitu setelah pergi ke hospital, klien diberi ujian DAS. Setelah mendapat keputusan ujian DAS tersebut, klien dirujuk untuk berjumpa dengan psikiatri. Di situ, klien mula mendapatkan rawatan psikiatri dan mendapat ubat penenang bagi mengatasi masalah bulimia klien. Setelah beberapa lama, klien mengambil keputusan untuk berhenti berjumpa dengan psikiatri dan mendapatkan rawatan daripada FMS, iaitu Family Medicine Specialized. Okey, yang terakhir adalah klien mengatasi masalah bulimianya adalah kerana mempunyai persekitaran yang sangat positif, iaitu semasa klien menyertai program diet coaching tersebut, klien mendapat group support system di media sosial. Di situ coach yang mengajar klien berkaitan dengan ilmu pengetahuan sihat memberi task kepada klien untuk sentiasa update di media sosial, dan di situlah klien mendapat vibe yang sangat positif di mana orang ramai yang mempunyai matlamat yang sama saling sama-sama support klien untuk keluar daripada dunia dan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Dan seterusnya, klien juga bersosial dengan masyarakat di mana klien mula berkecimpung dan melibatkan diri seperti beraktiviti seperti berzumba, jogging dan sebagainya, dan membawa anak-anaknya untuk beriadah juga. Di situlah klien mula mendapat mengatasi masalah bulimia beliau sedikit demi sedikit, dan akhirnya sekarang klien telah pun sepenuhnya dapat mengatasi masalah bulimia itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Kami memilih teori tingkah laku kerana teori ini mengkaji mengenai tingkah laku manusia dan ianya bersesuaian dengan tingkah laku abnormal yang dilakukan oleh klien kami, iaitu mengenai kecelaruan makanan, iaitu bulimia. Teori tingkah laku adalah satu pendekatan yang memberi fokus kepada sesuatu tingkah laku yang diperhatikan dan menumpukan kepada faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya sesuatu tingkah laku.
Kemunculan teori ini adalah daripada Amerika Syarikat, Afrika Selatan dan Great Britain pada tahun 1950-an. Namun begitu, pada ketika itu teori ini mendapat beberapa kritikan dan penolakan psikoterapis dan psikoanalitik. Teknik yang akan digunakan adalah teknik imaginary flooding di mana melibatkan pendedahan secara berlebihan kepada gambaran sesuatu objek dan peristiwa yang menjadi ketakutan dan akan menimbulkan keresahan dalam diri klien. Teknik ini bersesuaian untuk dipraktikkan oleh klien yang mengalami ketakutan untuk makan makanan kerana risau akan gemuk. Dan klien akan diminta untuk membayangkan dan mengimajinasikan sesuatu yang menakutkan dan merisaukan klien, iaitu takut untuk berada di situasi gemuk dan bertambah berat badan lalu mencetuskan kerisauan dirinya. Teknik ini perlu dipraktikkan secara berterusan supaya kerisauan dan ketakutan itu akan beransur pulih apabila klien sudah terbiasa dengan rangsangan yang ditakuti itu. Untuk teknik yang kedua adalah teknik modeling. Teknik modeling ini dilaksanakan dengan cara klien memerhatikan tingkah laku orang lain dan memanfaatkan pemerhatian tersebut. Dalam terapi tingkah laku, terdapat 5 fungsi asas modeling iaitu mengajar, prompting, memotivasikan, mengurangkan kerisauan dan menggalakkan klien untuk tidak melakukan sesuatu tingkah laku. Teknik modeling ini diaplikasikan dengan cara mengajar menerusi pendemonstrasian, misalnya mengajar sesuatu seperti mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Di samping itu, suami klien juga boleh membawa klien untuk makan di luar. Jadi dengan cara ini, klien akan rasa seronok dan tidak risau jika dia memakan makanan tersebut, dirinya akan menjadi gemuk. Pengurangan kerisauan ini juga boleh dilaksanakan melalui kaedah modeling dengan cara klien menghadiri pakar pemakanan bagi mendapatkan ilmu tentang gaya hidup yang lebih sihat. Jadi tindakan ini menyebabkan klien tidak risau untuk makan tanpa rasa bersalah. Selain itu, teknik modeling ini juga dapat memberikan galakan kepada klien untuk tidak meneruskan tingkah lakunya yang tidak sihat iaitu bulimia atau menjolokkan jari ke tegaknya untuk memuntahkan kembali makanan tersebut. Teknik yang ketiga adalah teknik relaksasi. Teknik ini digunakan untuk bertujuan membantu klien mengatasi tekanan dalam kehidupan seharian mereka. Latihan ini bermatlamat untuk mencapai relaksasi otot dan mental yang mudah dipelajari. Setelah klien menjalani prosedur asas dalam latihan relaksasi, klien akan mengamalkan latihan ini dalam kehidupan seharian mereka bagi mendapatkan hasil yang maksimum. Bagi melaksanakan teknik ini, persekitaran yang pasif, tenang dan senyap sangat diperlukan. Sebagai contoh, dalam latihan ini, klien akan diberikan satu set panduan atau arahan yang mengajarnya untuk berada dalam keadaan yang tenang. Klien akan belajar untuk melapangkan fikirannya dan dengan memberikan fokus sepenuhnya kepada pemikiran ataupun gambaran yang menenangkan. Hal ini disebabkan klien mudah berasa stres, disebabkan anak-anaknya yang masih kecil sehingga pengurusan anak-anaknya juga terabai. Klien akan diminta untuk merasai dan mengalami pembentukan tekanan serta merasai bagaimana pergerakan otot-otot yang semakin tegang. Teknik ini boleh dijadikan amalan selama 25 hari. Teknik ini juga banyak digunakan untuk merawat penyakit asma, tekanan darah tinggi, sakit kepala, insomnia dan kecelaruan panik. Perkara yang telah saya pelajari daripada hasil temu bual ini adalah jika kita ingin kurus, kita mestilah melakukan diet yang sihat dan bukannya memuntahkan kembali segala makanan yang telah dimakan. Hal ini disebabkan bulimia ini mampu memberi kesan yang negatif kepada badan serta mampu mengancam nyawa. Jadi, kita mestilah beringat bahawa badan kita ini akan diguna dengan lebih lama dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, kita tidak boleh menghancurkan masa depan kita dengan melakukan perkara yang negatif ini, seperti memuntahkan kembali makanan untuk kurus dengan cepat. Pada masa yang sama, bulimia ini juga boleh menyebabkan kita kekurangan tenaga untuk menguruskan kehidupan seharian. Baiklah, refleksi berikutnya yang saya telah peroleh di dalam wawancara ataupun kajian kes ini adalah kita sebagai manusia perlulah menjaga kesihatan tubuh badan yang telah diberikan oleh Tuhan
kepada kita kerana kesihatan ini merupakan sesuatu yang sangat mahal dan kita perlu menjaganya dengan baik supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan daripada mengambil bahan-bahan yang terlarang atau apapun produk yang tidak diketahui sumbernya supaya tidak membebankan sistem di dalam badan diri kita. Kerana apabila sudah terlewat, kita akan menyesal di kemudian hari. Bagi saya, refleksi yang dapat saya simpulkan adalah kita perlu set pada minda kita bahawa cantik itu bukan pada saiz mata-mata, iaitu kurus dan berisi. Ia tidak berbaloi sekiranya kesihatan mental kita terganggu dan tergadai. Tetapi, kecantikan yang paling indah adalah apabila dilihat cantik dari segi mental, luar dan dalam seseorang, iaitu sentiasa berfikiran positif. Oleh itu, jadi diri sendiri itu amatlah penting. Pada pendapat saya, individu yang menghidap penyakit bulimia perlulah berkongsi masalah dengan orang yang rapat dengannya seperti ahli keluarga dan rakan-rakan sekeliling. Pesakit perlulah meluahkan masalah dan perasaan yang dirasai kepada individu yang dipercayai. Hal ini dikatakan demikian agar pesakit tidak rasa terbeban dengan masalah yang dialami. Individu yang rapat dengan pesakit bulimia juga dinasihatkan agar mengelak untuk bercakap mengenai berat dan bentuk tubuh badannya kerana ianya akan menyebabkan pesakit menjadi lebih stres. Refleksi yang saya dapat ungkapkan dalam temu bual bersama klien yang menghidap bulimia ini adalah kita mestilah alert dengan keadaan diri masing-masing dan juga keadaan sekeliling kerana kita tidak boleh mudaratkan agar kita tidak mudaratkan orang lain dan juga diri sendiri. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Insyirah yang membawa maksud setiap kesusahan pasti akan ada jalan penyelesaian. Oleh itu janganlah kita berputus asa dan ingatlah bahawa setiap penyakit pasti akan ada penawarnya. Okey, sebagai kesimpulannya, bulimia sangat berbahaya kepada kesihatan diri seseorang dan ianya boleh mengancam nyawa. Penghidap bulimia sangat memerlukan masa dan sokongan orang sekeliling untuk sembuh daripada penyakit ini. Oleh itu, apabila kita berjumpa dengan individu yang menghidap penyakit bulimia, kita perlulah mengelak bercakap mengenai berat dan bentuk tubuh badannya kerana ianya akan membawa kepada tekanan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Benda ni dah jadi lebih kurang tahun 2015, lebih kurang macam postpartum punya depression after bersalin. So kalau di mata orang lain di mata orang lain yang tak kenal Kak Wah dekat online media sosial, saya adalah seorang suri rumah. Saya ada bachelor in human resource tapi tak pernah bekerja. So kerja sekarang currently kerja Kak Wah adalah seorang kita boleh panggil coach lah juga. Saya seorang coach untuk bantu mereka menyelesaikan masalah dengan food disorder, eating disorder, obsession for food, obsession untuk turunkan berat badan. So tu kerja saya daripada tahun 2020, bulan 11 2020 sampailah hari ni. Sebelum ni saya bekerja sebagai, ini pun sebagai terapi, orang kata terapi daripada depression. Saya banyak buat online selling. Dan saya banyak terlibat dalam aktiviti marketing dan perangkaan dekat company-company kecil dekat Kelantan. Dia terjadi sebab saiz badan. Kalau Haida pernah masuk live ke siapa, saya selalu cakap, saya tak kisah sebenarnya pasal saiz badan saya. Okey, orang nak panggil saya, orang panggil saya babi lah, lembu lah, ke apa semua tu. Saya tak kisah sebenarnya sebab saya tahu benda tu adalah pilihan. But sometimes benda ni dia jadi bila saya dah lahirkan anak saya. Mula-mula anak pertama saya lahir, saya tak berada dalam media sosial. Saya tak berada dalam media sosial sangat sebab saya banyak menjual. Okay, so time tu pun berat badan agak melampau jugalah walaupun tak semelampau tahun 2015. So masuk 2015 saya dah lahirkan anak kedua. Time tu tak ada bantuan daripada sesiapa. Okay, this is all start bila saya buat semua seorang diri. Contoh pantang sendiri. Saya rasa start pantang pertama sebab pantang pertama hari ketiga saya bersalin, saya dah masuk praktikal dekat Unimed. Okay, saya bawa baby saya daripada Kedah ke Perlis untuk jalani praktikal. So dekat situ tak sedar lagi time tu. Masa tu dah start dah.
dia start macam you cut your food tau. You cut your food. Setelah you cut food. Lepas tu yang tu okey. Masuk anak kedua berat saya naik sampai 130 kilogram. Situlah mula-mula start emosi saya koyak. Saya kata nak menyusu at the same time gemuk. So dekat situ dah terjadi di mana bila saya makan, saya start muntahkan balik makanan saya. You know, saya start muntah balik makanan. Dan benda tu jadi everyday. And then at the same time bila saya dah start muntahkan makanan, saya punya emosi terganggu. Okay, saya punya emosi terganggu. Ada kalanya saya mencederakan diri sendiri. Okay, they got some whisper. Someone is whispering for me, kill your kids or kill yourself. You either kill your kids or you kill yourself. Macam tu. Saya banyak mengurungkan diri, saya banyak torture anak-anak saya tau. Maksudnya saya penat tau. Bila kita makan, kita muntah balik, mana ada nutrisi masuk? Tak ada nutrisi masuk dalam badan kita. Memang kita lemah. And at the same time saya menyusu. So every time lepas menyusu rasa nak pitam. Tapi Alhamdulillah Allah tu Maha berkuasa. Susu saya okey. Anak saya boleh minum susu 3 tahun. Tak tahulah tu kuasa Allah kan. Saya tak makan. Okay, every time makan saya pitam. Bila saya nak pitam, saya mula marahkan anak-anak. Anak menangis, saya marah. Anak minta makan, saya marah. Anak berak, saya marah. Anak anak saya macam-macam needy kan, baby. Dia orang baru umur per bulan baru. Seorang umur tahun 2012, seorang umur 2 tahun. Seorang umur lebih kurang tak sampai setahun. Then I'm all alone. Tak ada siapa-siapa tolong. Kat rumah seorang-seorang. Okay, sampai satu masa satu benda jadi, sesak nafas. Tahu tak sesak nafas, tak boleh bernafas tu. This is called panic attack. Tak semena-mena dia panik tiba-tiba. Panik sana, panik sini sampai sesak nafas. And dalam minggu tu saya ingat, dia tu bulan 11 2015. Anak saya umur 10 bulan. Saya tiap hari saya pergi hospital, saya pergi kecemasan. Saya kata kat doktor saya nak mati. Saya nak mati dah ni, saya nak mati. So doktor kata, doktor akan buat ECG kan, check SPO, semua okey, tak ada masalah. Semua okey, tak ada masalah. Maksudnya ECG saya, jantung saya okey. Okey, jantung saya okey, SPO saya okey, darah saya semua okey. Sebab tiap malam sesak nafas, saya nak mati tau. Tak cukup nafas. Sampai doktor kata, you jawab satu soalan. Dia kata dah bagi sedatif dekat saya, tapi mata saya macam ni. Maksudnya my brain still function walaupun badan saya tengah tidur. Tak boleh tidur. Saya boleh buat tak boleh tidur 3 hari tak tidur. Kadang-kadang tak mandi seminggu, tak makan. Kan? Sebab kita tak nak makan, takut gemuk. Okey, buat makan macam minum air, minum susu macam tu je. Sebab kita breastfeeding. So doktor pun suruh jawab satu paper online depan dia. Jawab suruh result saya lebih kurang the worst punya result. Tak tahu kenapa, teringat ada scoring berapa. Dah lama tak buat yang DASS tu kan. Kan? Ada kan satu kan. Dia ada tu. And then dia refer to psychiatrist dekat SUSM. Macam tu. Dia refer. And by that time teacher counselling lah. Dia bagi tahu pasal tapi kita collaboration dengan pakar pemakanan. Sebab dia kata disebabkan oleh saya punya perangai ni, saya punya pankreas hilang function.